Objektif yang kedua untuk sesi ini adalah untuk merancang proses penulisan secara sistematik. Kita lihat bagaimana peserta biasanya akan membuat perancangan proses penulisan mereka dari awal hinggalah ke peringkat akhir tugasan berkenaan. Proses yang dimaksudkan ini termasuklah memilih sumber rujukan yang perlu dirujuk dengan relevan, mengamalkan strategi pembacaan yang cepat iaitu skimming, mendraft dan menulis idea awal selepas membaca sesuatu sumber, dan mengekalkan momentum penulisan sehinggalah siap sesuatu tugasan. Aspek pertama, pemilihan sumber yang perlu dirujuk. Apakah sumber, apakah teks yang perlu dibaca? Daripada koleksi perpustakaan, sumber mana yang perlu menjadi keutamaan? Biasanya kita akan memilih bahan bacaan yang umum, buku teks yang umum dan juga buku-buku yang terbaru. Setelah anda fasih dengan latar belakang dengan konteks, barulah boleh merujuk kepada jurnal artikel. Biasanya jurnal artikel sangat khusus atau spesifik kepada sesuatu topik. Untuk mendapatkan satu latar belakang, pelajar akan merujuk kepada buku-buku terlebih dahulu. Pelajar digalakkan untuk menggunakan bahan yang terbaik dan daripada penulis yang berkaliber. Sekiranya anda membuat carian artikel jurnal daripada database Google Scholar, anda akan melihat dalam Google Scholar berkenaan adanya penulis yang prolific dalam sesuatu topik berkenaan. Dalam topik itu sahaja penulis berkenaan telah pun menghasilkan berpuluh-puluh hasil penulisan dalam bidang berkenaan. Jadi gunakanlah bahan-bahan daripada penulis yang berpengalaman, yang pakar dalam sesuatu bidang. Kajian anda menjadi lebih efektif sekiranya anda menggunakan hasil penulisan daripada penulis yang berpengaruh. Hasil penulisan perlulah dipelbagaikan. Rujukan yang digunakan perlu dipelbagaikan. Tidaklah merujuk kepada satu-satu penulis sahaja. Pelbagaikan juga penggunaan kepada penulis-penulis yang lain, tidak kira dalam BM ataupun dalam BI. Strategi pembacaan. Setelah anda mendapat bahan, persoalan-persoalan yang mungkin timbul adalah bahan terlalu banyak, bahan manakah yang harus dipilih menjadi keutamaan. Bahan-bahan yang dipilih sukar difahami. Ada artikel jurnal yang perlu dibaca beberapa kali sebelum anda dapat faham konteks berkenaan. Susah untuk memilih bahan yang relevan daripada begitu banyak bahan bacaan. Kalau kita cari dalam perpustakaan katalog, kalau kita cari dalam Google Book, Google Scholar, memang akan keluar beratus-ratus bahan yang berkaitan dengan topik berkenaan, dan kita juga ada kesuntukan masa untuk menghadamkan semua bahan bacaan. Bagaimana anda harus memilih dan membaca dengan cepat. Anda perlu membaca dengan objektif dan tujuan, iaitu dengan kehendak soalan di dalam fikiran. Anda perlu membaca untuk mencari jawapan dan bukan dengan harapan dapat bertembung dengan bahan yang berguna. Dalam mencari bahan yang relevan sahaja,
kita akan menggunakan teknik penimbasan ataupun skimming. Pelajar akan melihat ayat pembukaan pada setiap peringgan untuk memutuskan sama ada bahan ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk tugasan. Sesuai tak untuk dijadikan bahan bacaan untuk tugasan? Sekiranya selepas melalui penimbasan, melalui skimming dengan cepat, pelajar dapati bahan ni tidak menjawab kehendak soalan, tidak ada kaitan dengan kehendak soalan, maka bahan itu bolehlah diketepikan. Dalam buku, pelajar merujuk kepada senarai isi kandungan, senarai indeks untuk mencari kata kunci yang diperlukan dalam tugasan. Dalam sesuatu buku, kita lihat indeks di belakang buku itu, cari kata kunci di muka surat berapa, peringgan yang mana ada maklumat yang kita perlukan. Untuk mereka yang menggunakan artikel jurnal, kita boleh cari saja kata kunci dalam PDF itu, memastikan kedudukan peringgan yang diperlukan untuk kita menjawab kehendak soalan. Bahan-bahan yang lepas kita muat turun, kita dapati tidak menjawab kehendak soalan, maka kita ketepikan sahaja bahan berkenaan. Aspek yang ketiga adalah mendraft dan menulis idea awal selepas membaca sumber. Bagaimana anda memutuskan apabila proses penulisan harus bermula? Adakah anda menunggu sehingga selesai mengumpulkan semua bahan? Adakah anda akan menunggu sehingga selesai membaca semua bahan yang dikumpulkan? Ataupun anda akan menunggu topik tugasan anda dibincangkan dalam kuliah? Jadi, yang mana satu bentuk penulisan lebih berkesan untuk memastikan tugasan anda dapat dihasilkan dengan cepat? Pelajar yang berpengalaman tidak menundakan proses penulisan. Ini bererti sambil pelajar itu membuat rujukan membaca, pelajar itu akan mendraftkan struktur esei, mendraftkan rangka esei berkenaan. Biasanya pelajar tidak menundakan proses penulisan selepas habis membaca semua bahan, selepas habis membuat kajian. Ini kerana kebanyakan penulis akan mendapat idea, mendapat lebih banyak soalan lagi apabila penulis itu membaca sambil membuat catatan. Jadi, teknik membaca sambil membuat catatan, sambil membuat rangka esei, ini dapat membantu anda membentuk draft esei yang lebih sistematik dan dapat membantu anda menyiapkan tugasan dengan lebih cepat. Dengan adanya struktur esei ini, pelajar dapat mengenal pasti dah dalam peringgan kedua apakah fakta yang perlu ada, dalam peringgan ketiga apakah fakta yang perlu ada, dalam peringgan keempat apakah hujah dan fakta yang perlu ada. Jadi dalam proses mencari bahan, sumber buku atau sumber artikel, pelajar sudah boleh kategorikan. Artikel ini saya masuk dalam peringgan 2 kerana ia berkaitan dengan hujah peringgan 2. Buku ini bab 2 berkaitan dengan hujah peringgan 3. Jadi buat tanda perlu masuk dalam peringgan yang ketiga. Manakala bahan yang lain sambil membaca, ini adalah sesuai untuk peringgan 4. Jadi bahan itu diletakkan dalam peringgan yang keempat.
Okay, dalam beberapa peringgan ada juga bahan yang sama yang boleh digunakan. Ini juga bolehlah digunakan. Ada buku yang sama, artikel yang sama yang relevan untuk beberapa peringgan juga. Tapi pastikan terdapat variasi sumber yang dirujuk untuk peringgan-peringgan yang berbeza. Semasa kita memegang pen, semasa kita menaip, secara automatiknya idea akan mula terjana. Okay. Pada awalnya pelajar mungkin terfikir, okay, tidaklah mempunyai bahan yang banyak untuk diperkatakan mengenai sesuatu tajuk. Okay, apabila anda menerima sesuatu tajuk tugasan, anda rasa susah nak buat sebab tidak ada bahan dan rasa tidak ada banyak peringgan yang boleh diperkatakan mengenai sesuatu tajuk. Namun begitu, selepas anda mula mengumpulkan bahan, selepas anda mula membaca dan mula mendraft, mula menulis, anda akan dapati bahawa bahan yang dikumpul itu terlalu banyak untuk dituliskan dalam bentuk perkataan. Ada pelajar juga yang telah pun menulis menjangkaui bilangan perkataan yang dikhususkan untuk satu tugasan. Misalnya satu tugasan diminta 1,500 sahaja, tetapi pelajar mengumpul terlalu banyak sumber dan tulis sampai 2,500 perkataan. Menulis terlalu panjang untuk suatu tugasan biasanya tidak ada kelebihan dari segi pemarkahan kerana dalam 1,500 perkataan yang dihadkan sepatutnya boleh membincangkan sesuatu peristiwa dan membincangkan kehendak soalan dengan padat. Kalau sudah melebihi 1,000 perkataan, kebiasaannya rangka tugasan dia mungkin akan keluar daripada tajuk soalan secara berfokus. Jadi lebih baik fokuskan bilangan perkataan dalam mana yang dikehendaki oleh sesebuah tugasan sahaja. Aspek yang keempat, bagaimana mengekalkan momentum penulisan. Okay, biasanya dalam penulisan, permulaan adalah satu peringkat yang paling susah. Peringgan pengenalan adalah peringgan yang paling susah. Istilah tidak dapat mula menulis ataupun dalam bahasa Inggeris writer's block merupakan masalah umum yang dihadapi oleh semua penulis. Bukan sahaja pelajar, pensyarah juga menghadapi isu ini. Okay. Terdapat penulis yang menghabiskan berjam-jam untuk menghasilkan peringgan pertama yang sempurna. Okay. Ini merujuk kepada sikap perfeksionis yang ada pada sesetengah orang penulis. Sekiranya anda bersifat perfeksionis, ingin mencapai kesempurnaan, jadi ia akan menggunakan banyak masa. Biasanya untuk peringgan yang pertama, ia tidaklah perlu sempurna, ia hanya merupakan draft awal sahaja. Selepas kita habiskan peringgan yang lain, kita akan datang balik kepada peringgan pertama dengan fokus dan hipotesis yang lebih jelas lagi. Hanya selepas kita siapkan seluruh rangka esei, barulah kita lihat apakah intipati esei yang perlu diletak dalam peringgan pertama. Pada peringkat awal adalah penting untuk memastikan idea anda mengalir dengan lancar dan bukannya mencapai tahap kesempurnaan. Okay, kesempurnaan tak sepatutnya menjadi tumpuan.
selepas menghasilkan draft awal. Okay, dalam draft awal ini biarlah idea anda mengalir dengan lancar. Selepas ada draft yang pertama, kita boleh memurnikan draft yang kedua dan juga draft yang ketiga. Okay. Sekiranya anda merasakan bahawa ada kelompongan dalam bacaan, maka anda perlu kembali untuk membuat lanjutan bacaan lanjut. Okay. Sekiranya bahan yang tidak dibaca dirasakan tidak begitu penting, maka lebih baik anda meneruskan proses penulisan. Misalnya dalam penulisan, mungkin anda rasa tidak ada tarik, ejaan ada typo, tak pasti ejaan macam mana, dan nama pun tak pasti ejaan betul atau salah, maka teruskan sahaja proses penulisan, tak perlu bimbang dengan typo-typo itu. Selepas siapkan draft yang awal, boleh patah balik kepada spesifik, ejaan yang spesifik dan tarik yang spesifik. Jangan lupa untuk menanda ruangan yang tidak lengkap agar maklumat lanjut dapat diisikan kemudian. Mana-mana peringgan yang maklumatnya anda rasa kurang pasti, letakkan saja tanda tidak lengkap. Lepas itu patah balik ke bahagian yang tidak lengkap berkenaan. Anda perlu menyusun nota dan bahan untuk menjadi lebih sistematik. Bahan-bahan yang dikumpulkan, dimuat, turunkan daripada laman web, pastikan semuanya disusun dengan sistematik, diletakkan. Biasanya saya akan letakkan nama penulis apabila saya menyimpan fail yang dimuat turun. Misalnya kalau penulis itu adalah Aziza Kasim, saya akan simpan fail artikel itu sebagai Aziza Kasim tahun berapa. Okay. Saya akan menyusun mengikut nama penulis dan juga tahun penghasilan bahan itu diterbitkan. Okay. Bila anda susun dengan sistematik, nak cari semula, nak rujuk semula, okay, ia dapat kenal pasti penulis dan bahan dengan lebih cepat. Kita perlu faham juga bahawa penulisan dan pemikiran sememangnya meletihkan, dan kadang-kadang kita akan hilang motivasi kerana ayat itu kita tak dapat nak sempurnakan, tak dapat nak lengkapkan. Sekiranya kita hilang motivasi, kita perlu memikirkan cara untuk mengekalkan momentum penulisan. Penulis-penulis termasuklah pelajar, termasuklah pensyarah akan menggunakan pelbagai strategi untuk kita meneruskan proses penulisan. Okay, sambil kita rehat sebentar, kita akan teruskan proses penulisan. Ada yang akan merehat, minum kopi selepas mencapai satu matlamat kecil, iaitu satu peringgan kecil. Okay. Anda perlu memberi ganjaran kepada diri sendiri selepas selesai menulis satu-satu bahagian, ataupun sekiranya anda ingin meneruskan penulisan. Tidak kira apapun strategi yang digunakan, anda perlu fikir satu kaedah yang sesuai untuk anda untuk terus menulis. Okay. Ada penulis yang cenderung untuk menulis pada waktu pagi, ada penulis yang cenderung menulis pada waktu malam. Ada juga penulis yang akan menetapkan matlamat penulisan dia untuk hari berkenaan.
Misalnya untuk hari ini, dia tetapkan dia nak habiskan satu peringgan 300 perkataan sahaja. Okay. Esok dia nak siapkan satu lagi peringgan 300 perkataan. Okay. Dalam 5 hari, pelajar boleh siapkan 1,500 patah perkataan untuk satu tugasan dalam satu minggu, termasuklah pengeditan draft yang kedua, pengeditan draft yang ketiga, maka siaplah satu tugasan. Ini adalah kaedah yang digunakan oleh pelajar. Okay, mereka akan menetapkan, esok saya nak siapkan 300 perkataan, satu peringgan sahaja, tak banyak. Lusa nak siapkan satu peringgan lagi, 300 patah perkataan dengan nota kaki dan bibliografi sekali. Okay. Kalau kita pecahkan satu tugasan yang kompleks kepada tugasan yang lebih kecil, ia nampak lebih mudah untuk dicapai. Dan proses itu pun nampak lebih ringan untuk kita. Sekiranya pada sesuatu hari tak dapat 300 perkataan, pun tak apa, kita teruskan dengan menghasilkan senarai bibliografi ataupun kita teruskan dengan penghasilan senarai isi kandungan ataupun kita buat penghargaan. Okay, asalkan ada sesuatu yang digerakkan ke arah penghasilan tugasan berkenaan.